أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah para jemaah, para penonton sekalian, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah, amin ya rabbal alamin, dalam perlindungan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak sihat, semoga Allah Taala berikan kesembuhan, kesihatan. Bagi mereka yang mungkin ada masalah, semoga Allah Taala berikan jalan keluar daripada masalah kita, insya-Allah. Para hadirin, para jemaah sekalian rahimakumullah, kita teruskan pengajian kita indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga, masya-Allah. Hari ini para jemaah kita nak bicarakan tentang solat sunat yang Nabi jamin dibina rumah dalam syurga, dan apa dia sembahyang sunat yang boleh bersama Rasulullah di syurga. InsyaAllah hari ini kita nak bicarakan tentang sembahyang sunat. Apakah dia sembahyang sunat yang Nabi jamin dibina rumah dalam syurga, mahligai dalam syurga, dan apakah dia sembahyang sunat yang boleh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. InsyaAllah kita akan bicarakan nanti dalam masa beberapa minit ini, dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, lagi-lagi bagi mereka yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan untuk bersama baginda di syurga. Mudah-mudahan ini dapat membantu, amin ya rabbal alamin. Kita mulakan pengajian kita dengan mengambil berkat membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama baginda alaihi salatu wassalam ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Para penonton rahimakumullah, tajuk kita berkenaan solat sunat yang mana Nabi jamin. Apa dia solat sunat yang Nabi jamin dibina mahligai dalam syurga, dan apa dia solat sunat yang boleh bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ini ingin diketengahkan di sini sebab ada kisah yang cukup menarik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi mimpi melihat sebuah istana yang begitu cantik dalam syurga. Mimpi seorang Nabi ini adalah benar. Jadi Rasulullah bermimpi baginda dalam syurga melihatkan satu rumah yang begitu cantik sekali dalam syurga. Jadi ketika Rasulullah melihatkan rumah tersebut, kebetulan ada orang melalui di situ, maka dia tanya, rumah siapa ni? Cantiknya. Begitu cantik, begitu indahnya sekali. Jadi orang yang lalu di situ dia kata, ini rumah Umar ibn al-Khattab ni. Ini istana ni Umar bin Al-Khattab. Jadi Rasulullah apabila diberitahu ini adalah rumah Umar bin Al-Khattab, maka Rasulullah pun tidak jadi nak masuk istana tu, maka Rasulullah pun menjauhi daripada rumah istana itulah. Maka apabila Nabi sedar dari mimpinya,
Maka besoknya Rasulullah bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain dan beritahu kisah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahulah mimpi Nabi ini mimpi benar. Maka Rasulullah menceritakanlah beberapa sahabat yang ada di situ pengalaman baginda mimpi tadi malam dan melihatkan istana yang begitu cantik sekali dalam syurga. Dan Rasulullah bertanya kepada orang yang lalu itu, Nabi beritahulah sahabat-sahabat, tanya rumah siapa, maka orang lelaki-lelaki di situ mengatakan ini rumah Umar bin Khattab. Maka ketika Nabi bercakap tu, Sayyidina Umar ada di situ, Sayyidina Abu Bakar di situ, ada sahabat-sahabat lain ada di situ, maka Rasulullah uh, memberitahulah kerana baginda mendengar ni rumah Umar bin Khattab punya, istana Umar bin Khattab punya, maka Rasulullah beritahu setelah itu saya tidak berani nak masuk rumah tersebut takut Umar cemburu padanya. Ini Rasulullah cakap depan-depan dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi apabila Sayyidina Umar mendengar yang Rasulullah tak jadi nak masuk istana tersebut kerana dapat tahu ni rumah istana Sayyidina Umar dan takut Sayyidina Umar cemburu, akhirnya Sayyidina Umar menangis kat situ. Sayyidina Umar yang kita tahu sejarahnya seorang yang betul-betul keras sebelum masuk Islam, ya Allah. Orang yang amat disegani oleh kaum musyrikin, orang yang berani, tegas. Tapi apabila dah masuk Islam, lembut hati dia. Apabila Nabi sebut macam itu, dia boleh menangis. Dia kata, ya Rasulullah, ada kerana tidak kerana kamu pula saya nak cemburu. Mana nak terangkan, tidak mungkin kerana kamu ya Rasulullah saya nak cemburu. Mana kau nak masuk-masuk je lah, ibarat macam itulah. Jadi itulah kisah yang cukup menarik di mana Rasulullah bermimpi istana dalam syurga, Masya Allah. Sebab kadang-kadang Rasulullah pun diizinkan, macam ketika Isra Mi'raj pun Rasulullah diizinkan masuk syurga dengan izin Allah, kemudian digambarkan kepada Nabi siapa-siapa yang masuk syurga, siapa yang masuk neraka. Ini apa, sebagai memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dibina untuk kita mahligai dalam syurga. Selalunya para jemaah, kalau disebut rumah dalam syurga ni, selalunya orang-orang yang dapat membina masjid. Man bana baitan, man bana masjidan lillahi ta'ala, banallahu baitan fil jannah. Sesiapa yang dapat bina masjid kerana Allah Ta'ala, maka Allah akan bina rumah mahligai dalam syurga. Selalunya kita punya bayangan, orang yang dapat mahligai dalam syurga ni, orang yang dapat menderma untuk masjid, membangunkan masjid. Rupa-rupanya ada sembahyang sunat ni para jemaah. Yang mana kalau kita rajin sembahyang sunat tersebut, Allah Ta'ala akan bina rumah mahligai dalam syurga. Apa dia sembahyang tersebut? Sembahyang sunat rawatib para jemaah. Sembahyang sunat rawatib 12 rakaat, iaitu sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah. Sebelum subuh dipanggil qabliyah subuh, sebelum zuhur qabliyah zuhur, selepas zuhur ba'diyah zuhur. Lebih kurang ada 12 rakaat yang disebut. Saya bacakan hadisnya. Ma min 'abdin muslimin yusalliya lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Para jemaah, Rasulullah memberi jaminan sesiapa di antara orang Islam yang solat sunat fi kulli yaum, pada setiap hari, 12 rakaat tatawu'an, sembahyang sunat, illa banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Ta'ala akan bina baginya istana mahligai dalam syurga. Baik, apa dia 12 rakaat tersebut? Ada riwayat menyebut iaitu 4 rakaat ataupun 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Keseluruhannya 12 rakaat. Ataupun ada riwayat menyebut 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi kesemuanya. Mana yang penting di sini 12 rakaat sembahyang sunat rawatib dipanggil. Rawatib mana yang ikut fardu itulah. Jadi ini satu perkara yang cukup menarik.
Sebab apa? Untuk membina masjid ni perlukan duit yang banyak. Kita berapalah duit kita ni yang ada. Kadang-kadang nak buat renovation pun ratus ribu juga. Sekarang renovation kadang-kadang pun 1 juta pun ada. Lagi-lagi masjid. Jadi nak bina pakai duit. Tapi berapa ramai di kalangan kita ni ada wang yang banyak untuk derma masjid, bangun masjid, renovation masjid. Jadi yang bagi kita mungkin mampu mungkin $1,000, banyak-banyak pun $10,000. Masjid punya nak bina kadang-kadang 10 juta, 6 juta, renovation pun dah akan 1 juta. Jadi paling banyak kita boleh derma bagi standard kita ni 5,000, 10,000 je lah, mudah-mudahan. Tapi ini ada satu lagi cara lain Rasulullah beri jaminan, iaitu sembahyang sunat rawatib 12 rakaat. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur dan sebagainya. Baik, katakanlah persoalan timbul di sini, katakanlah kita tak dapat terlajak, contohnya kadang-kadang subuh dah, alamak dah nak habis subuh lah, dah 7.10 minit. Sekarang ni subuh lebih kurang 7.14, 7.13 pagi baru habis. Kita sadar-sadar sekali dah 7.05 minit, lagi berapa minit nak sembahyang subuh ni. Jadi terlepas main sunat qabliyah, nak kejarkan subuh ni kan. Kemudian kadang-kadang zuhur pun ada yang tak sempat nak sembahyang qabliyah zuhur, sunat qabliyah. Ada yang lepas main zuhur pun tak sempat nak sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Jadi ada masa-masa kita pergi sembahyang sunat rawatib yang qabliyah ba'diyah kadang-kadang cuma 4 rakaat. Antaranya lepas main maghrib dengan lepas main isyak. Yang lain-lain semua tak sempat. Contohnya zuhur tadi tak sempat nak sembahyang sunat zuhur qabliyah sebab kerja. Subuh pula dah terlepas tadi. Tapi macam mana sekarang 4 rakaat dapat ba'diyah maghrib dan selepas isyak. Boleh tak kita sempurnakan dengan sembahyang-sembahyang sunat yang lain? Jawapannya insya-Allah, insya-Allah boleh, insya-Allah. Sebab kita tahulah Allah Ta'ala Maha mengetahui. Orang kadang-kadang kita ni pun susah kerja, nak kejar sini kejar sini. Kita boleh gantikan dengan contohnya sembahyang sunat duha. Kalau kita sempat, kita sembahyang sunat duha mungkin 4 rakaat. 4 rakaat sembahyang sunat duha dengan rawatib tadi 4 rakaat, ba'diyah maghrib selepas isyak 4 dah 8. Jadi kita cari lagi 4 lagi macam mana? Kita sembahyang tahajud atau sembahyang malam tambah, atau sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat biasa 4 rakaat lagi, jadi dah komplit 12 rakaat. Ini pun mudah-mudahan insya-Allah membantu menjadikannya 12 rakaat. Sebab kadang-kadang saya pun sendiri ada masa-masa memang terlepas sebab masa tertidur, penat dan sebagainya. Jadi kita komplitkan dengan sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tahajud dan sembahyang sunat witir dan sebagainya. InsyaAllah membantu mengkomplitkan 12 rakaat. Yang penting kena kenapkan 12 rakaat para jemaah. Jadi ini antara sembahyang sunat yang mana Rasulullah jamin rumah dalam syurga. Para jemaah rahimakumullah, ini yang kita kena mudah-mudahan dapat membantu. Baik, sekarang soalan ni pula yang paling utama, apakah dia sembahyang sunat yang boleh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga? Masya-Allah. Iaitu sembahyang sunat apa? Perbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat, insya-Allah akan bersama Rasulullah dalam syurga. Apa dalilnya? Ni muka surat 200, buku indahnya bersama Rasulullah di syurga. Muka surat 200 ni menerangkan, Rasulullah beritahu banyak bersujud kepada Allah Ta'ala boleh mendapat teman bersama Rasulullah di syurga. Perhatikan hadis berikut ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila sahabat Rabi'ah bin Ka'b radhiyallahu anhu bertanya, as'aluka murafaqataka fil jannah, faqala awa ghayra zalik, qultu huwa dhak, qala fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Artinya aku ni sahabat tadi Rabi'ah bin Ka'b, dia kata aku ingin bertanya tentang bagaimana menjadi temanmu ya Rasulullah di dalam syurga. Rasulullah bertanya kepadanya, adakah lagi permintaan yang lain? Maka Rabi'ah bin Ka'b menjawab, itulah sahaja. Maka Rasulullah bersabda, bantulah aku melalui diri kamu dengan memperbanyakkan sujud. Daripada hadis ni, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, menunjukkan kalau nak bersama menjadi teman Rasulullah dalam syurga, kena perbanyakkan sujud, makna perbanyakkan sembahyang-sembahyang
sunat para jemaah. Saya baca sedikit lagi ni, hadis yang telah kita baca tadi jelas menunjukkan bahawa memperbanyakkan sujud kepada Allah Ta'ala akan mendapat tempat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Ini menunjukkan hebatnya amalan memperbanyakkan sujud kepada Allah Ta'ala, dan tentunya dimaksudkan adalah solat, terutama solat-solat sunat. Solat ataupun sembahyang adalah amalan yang terbaik untuk memperbanyakkan sujud kepada Allah Ta'ala. Ini sebagaimana sabda baginda alaihi salatu wassalam yang mengatakan as-salatu khairul mawdu' faman istata'a yastakthir falyastakthir. Artinya solat adalah amalan terbaik yang disyariatkan. Barang siapa yang mampu memperbanyakkan amalan solat, maka lakukanlah. Hadis ni agak dipertikaikan para ulama, ada yang kata hadis hasan li ghairihi, ada yang kata lemah sikit, tapi ia menguatkan antara satu sama lain, iaitu hadis sebelum ini menerangkan orang yang banyak bersujud, banyak sembahyang sunat akan bersama Rasulullah di syurga. Ini hadis sahih. Jadi hadis yang kata perbanyakkan perbanyakkan sembahyang sunat ini, dia sebab sembahyang ini adalah satu-satunya amalan yang terbaik. Lagipun persoalan di sini, kenapa dengan sembahyang sunat, banyak sembahyang sunat boleh bersama Rasulullah? Sebab apa para jemaah? Sebab sembahyang ni dia mengumpulkan semua jenis zikir. Semua jenis, mana sembahyang ni lidah kita berzikir, tubuh kita berzikir, kita rukuk, kita sujud, hati kita pun khusyuk berzikir pada Allah. Semuanya berzikir. Jadi kita tahu bahawa orang yang banyak berzikir ni orang yang terawal masuk syurga. Ini pun ada hadis menyebut sabaqal mufarridun, terawal masuk syurga orang-orang mufarridun, iaitu orang-orang ahli zikir. Jadi kalau kita hanya berzikir dengan lidah, satu anggota saja yang berzikir pada Allah. Tapi kalau kita sembahyang, semua anggota kita berzikir. Bukan setakat lidah, tapi tangan kita, kaki kita, dahi kita, muka, semuanya sujud, semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab itu zikir yang terbaik adalah ketika sembahyang, dan begitu juga baca Al-Quran yang terbaik ketika dalam sembahyang. Ini pun ada hadis dan ada pendapat ulama yang mengatakan baca Quran dalam sembahyang itu lebih afdal daripada baca Quran di luar sembahyang. Buktinya sebagaimana antaranya ada perbuatan Rasulullah sendiri kalau sembahyang sunatnya lama sekali kerana membaca Al-Quran Karim. Berbeza kalau membaca Al-Quran di luar sembahyang, ada kurang. Rasulullah lebih baca Quran dalam sembahyang. Jadi para jemaah rahimakumullah, cara untuk bersama Rasulullah sembahyang sunat, bagaimana nak bersama Rasulullah dengan sembahyang sunat? Iaitu memperbanyakkan sembahyang sunat. Apa saja, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat apa lagi, sembahyang tahajud, perbanyakkan. Sunat mutlak pun boleh, sembahyang sunat yang mutlak ni sembahyang sunat yang bebas. Usolli salat sunnah rakaatain lillahi ta'ala. Saya niat sembahyang sunat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sembahyang sunat mutlak. Makna bebas lah, tak ada apa ni. Dan sembahyang sunat witir pun banyak kelebihannya. Tahiyatul masjid dan seterusnya lah. Ya para jemaah, perbanyakkan sembahyang sunat, mudah-mudahan dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Dan saya agak tertarik di sini ialah amalan di kalangan orang-orang terdahulu, orang-orang ulama generasi terawal. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, masyhur apabila beliau ini sembahyang satu hari, sembahyang sunatnya 300 rakaat para jemaah. 300 rakaat, Masya Allah. Ini saya baca dalam buku ni pun ada, muka surat 223. Imam Ahmad bin Hanbal ni seorang ulama terkenal dan pengasas kepada mazhab Al-Hambali. Apa yang menarik di sini ialah beliau bukan setakat ahli ilmu dan ulama fikih yang terkenal, malahan seorang yang ahli ibadah, yang kuat beribadah. Diceritakan oleh anak beliau ni, iaitu Abdullah bin Ahmad rahimahullah, dia kata apa? Bahawa bapa saya ni solat sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Apabila beliau sakit akibat dirotan,
ketika dipenjara kerana isu Mu'tazilah ni lah. Beliau ketika sakit, beliau sembahyang berapa rakaat para jemaah? Beliau solat 150 rakaat sehari semalam. Ini dalam kitab Siyar A'lam Nubala, dan katanya riwayat ini adalah sahih. Imam Ahmad bin Hanbal memang sembahyang satu hari banyak sembahyang sunat, sehingga anak yang mengatakan lebih kurang dalam 300 rakaat. Sebab apa? Sebab apa Imam Ahmad buat banyak-banyak ni sembahyang sunat ni? Sebab Rasulullah dah kasih tahu sebelum ni, a'inni ala nafsika bikasratis sujud, perbanyakkan, bantulah saya melalui diri kamu dengan memperbanyakkan sujud. Jadi di sini menunjukkan orang yang perbanyakkan sembahyang sunat, tak kira lah berapa banyak, 100 rakaat ke 200 rakaat ke dalam sehari, insya-Allah mana yang mampu akan bersama Rasulullah dalam syurga. Malahan bukan Imam Ahmad bin Hanbal seorang saja, malahan di kalangan ramai lagi, antaranya iaitu Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyhur. Ali Zainal Abidin rahimahullah wa radhiyallahu anhu, cicit baginda, pun terkenal bukan kata 300, ada yang kata sampai 500 rakaat sembahyang sunat para jemaah. Masya-Allah, kita tak payah nak 300, kenal nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, nak sembahyang tahajud, nak sembahyang duha, itu pun jadi persoalan. Kadang-kadang bukan kata itu, sembahyang sunat tarawih 20 rakaat pun ada masa-masa pun boleh pancit juga tu. Tapi heran bagaimana orang-orang ini boleh sembahyang sunat banyak sekali. Ialah dengan berkat keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan bagi mereka. Sebab tu kita ni kalau nak buat amalan-amalan apa pun kena minta minta pertolongan daripada Allah supaya dipermudahkan untuk kita melakukan amalan-amalan soleh. Ali Zainal Abidin. Dan satu lagi kelebihan Ali Zainal Abidin ni, iaitu anak kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, satu-satunya anak Sayyidina Husain yang terselamat dalam peperangan Karbala. Hampir keseluruhan family Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi ni, hampir keseluruhan mati dibunuh, melainkan Ali Zainal Abidin ni terselamat. Wallahualam, mungkin Allah Ta'ala nak panjangkan umurnya supaya ada zuriat daripada Sayyidina Husain ni. Maka Ali Zainal Abidin daripada situ, macam sekarang kalau kita lihat Habib tak kira daripada Yaman, Al-Habsyi, Al-Idrus, Al-Sagaf, Al-Junaid, Al-Haddad, kebanyakan mereka ni adalah keturunan daripada Ali Zainal Abidin. Dan Ali Zainal Abidin anak kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Husain anak kepada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cukup menariklah berkat daripada zuriat yang mulia ni. Dan ada juga di kalangan mereka yang kadang-kadang tak sembahyang, ada yang sembahyang sunatnya tak banyak tapi dirinya lama. Macam Sayyidina Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia. Sayyidina Affan ni, dia punya sembahyang sunat kadang-kadang 2 rakaat lama, dia boleh khatam dalam satu kali sembahyang. Satu kali sembahyang dia boleh khatam Quran. Ini macam mana dia buat, Allah? Mungkin kita akan bertanya, ada orang bertanya, macam mana dia boleh sembahyang 300 rakaat, ini boleh khatam Quran dalam satu kali sembahyang? Jawapan setengah-setengah ulama macam Imam Al-Laknawi daripada India, orang alim hadis, dia kata apa? Ini kalau sekiranya mereka ni seorang yang saleh, Allah akan berkatkan waktu dia. Bagi kita ni, kalau 1 jam, 1 jam. Bagi orang-orang saleh ni, kerana orang-orang awliya, Allah berikan karamah waktu. Mana bagi kita 1 jam, 1 jam. Mereka 1 jam, tapi Allah jadikan jadi 3-4 jam. Sebab tu mereka boleh lakukan sembahyang sunat 200-300 rakaat dalam masa berapa jam? Kita kalau 300 rakaat berjam-jam. Tapi mereka dalam masa beberapa jam boleh selesai. Berkat waktu. Jadi ini memang macam Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i, umurnya meninggal 45 tahun para jemaah, muda, tetapi berjilid-jilid buku-buku agama ni, masya-Allah. Sebab itu ada seorang pengkaji, dia kata mustahil Imam Nawawi boleh karam banyak buku-buku ni melainkan Allah berikan ni berkat waktu. Makna umur 45 tahun tapi di sisi Allah seperti umur 65 tahun,
berkat waktu, maka dia boleh karang macam-macam buku dalam masa yang singkat. Ini namanya berkat waktu. Macam tadilah, dalam masa berapa jam dia boleh sembahyang sampai 100 rakaat, 2 rakaat, 300 rakaat. Sebab Allah berikan berkat waktu. 1 jam pada mereka dah macam 3 jam. Masa jadi panjang. Kita 1 jam, 1 jam. Begitulah para jemaah. Jadi tajuk kita mudah-mudahan dapat manfaat, iaitu solat sunat yang Nabi jamin dibina rumah dalam syurga, dan apakah dia sembahyang sunat yang boleh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Insyaallah saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.